Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Shadaqallahul 'azim. Ayat di dalam suratul Hijri surah ke-15 pada ayat 91 yang bermaksud orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu beberapa bahagian. Siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa maksud menjadikan Al-Quran beberapa bahagian? Kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman menyebut yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksudkan di dalam ayat yang saya baca sebentar tadi, surat Al-Hijri, surat 15 ayat 91 ialah Yahudi dan Nasrani. Maksudnya mereka percaya kepada sebahagian kitab dan mereka kufur dengan sebahagiannya lagi. Kedua-dua golongan ini dinamakan Bani Israel. Ayat yang boleh menyokong ayat yang saya baca tadi adalah Al-Baqarah. Di pertengahan ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Yang bermaksud, apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagiannya lagi? Barang siapa yang beramal sedemikian rupa, Allah mengancam mereka bakal ditimpa kehinaan di dalam kehidupan dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan Yahudi dan Nasrani ini merupakan musuh utama umat Islam. Mereka beriman sebahagian kitab, mereka kufur dengan sebahagian lain. Golongan inilah yang Allah sebut dalam Al-Baqarah ayat 89. Di pertengahan ayat 89, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka tahu tentang kebenarannya, mereka mengaku Muhammad itu benar, mereka mengaku Al-Quran juga benar, tetapi mereka tetap kufur, ingkar. Maka Allah melaknat golongan ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan Yahudi dan Nasara ataupun Bani Israel ini. Golongan inilah atau kedua-dua golongan inilah, tuan-tuan dan puan-puan, yang merupakan musuh utama umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah pada ayat 120, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selagi tidak akan redha Yahudi dan Nasrani sehingga kamu umat Islam mengikuti cara hidup mereka. Ini kehendak mereka. Mereka akan senantiasa berusaha sedaya upaya supaya
akhlak umat Islam rosak, akidah umat Islam rosak, segala-galanya rosak. Disokong oleh hadis riwayat Imam Muslim, di mana hari ini hadis yang diungkapkan 1434 tahun dulu kini sudah menjadi kenyataan. La tattabi'unna sananal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Yang bermaksud kamu akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan itu Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi kita perlu berhati-hati. Tipu daya kedua-dua golongan ini yang merupakan musuh utama umat Islam. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak menyadari kita telah mengikuti jejak langkah mereka. Khususnya umat Islam hari ini telah menganuti fahaman-fahaman ideologi yang mereka cipta. Di antaranya perbahasan pada pagi ini 3 perkara yang akan saya hurai: sekularisme, nasionalisme dan liberalisme. Ketiga-tiga ini adalah fahaman Yahudi dan Nasara. Maksud yang pertama, sekularisme. Takrif sekularisme kita rujuk kepada Kamus Dewan. Apa maksud sekularisme? Fahaman yang menolak atau memisahkan agama daripada urusan dunia. Ini sekularisme. Kita tak sedar, kita sedang menganuti fahaman sekularisme yang diimport masuk, yang direka cipta oleh kedua-dua golongan ini untuk merosakkan akidah kita. Bolehkah kita terima, tuan-tuan? Nah, kita hidup di dunia ini urusan dunia, tak perlu rujuk pada agama. Saya ada 3 dalil untuk menyatakan tak boleh. Al-Ma'idah ayat ketiga, Al-An'am ayat 38, Surat An-Nahli ayat 89. Kita baca ketiga-tiganya sekali. Yang pertama Al-Ma'idah ayat ketiga, di pertengahan ayat ketiga Al-Ma'idah, surah kelima. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu. Ini very clear kan? Agama Islam, agama yang sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada kekurangan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama. Agama ni sebahagian daripada ulama mentakrifkan agama ialah undang-undang dan peraturan hidup. Yang ni tuan-tuan biar rujuk Mustika Hadis, Muqaddimah Mustika Hadis, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Ada. Agama ialah undang-undang dan peraturan hidup yang ditentukan oleh Allah untuk manusia. Manusia dia perlu ada undang-undang peraturan hidup tertentu. Binatang cara binatang.
tumbuh-tumbuhan, cara tumbuh-tumbuhan. Kerana kesemua makhluk ini dicipta oleh Tuhan yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil pertama untuk mematahkan hujah sekularisme. Apa dia makna sekularisme? Mengikut kamus Dewan, saya ulang sekali lagi. Fahaman yang menolak atau memisahkan agama daripada urusan dunia. Kita nak perintah, kita buat cara kita. Takkan Islam tak ajar bagaimana nak memerintah? Lagi akan datang. Kita baca dari Quran, dari hadis, insya-Allah. Yang kedua, hujah yang mematahkan sekularisme ini sesat. Ayat dalam surah yang ke-6 Al-An'am ayat 38. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitab min syai." Kalau kita nak berjaya di dalam kehidupan dunia hingga ke akhirat, ini ayat. Allah menyatakan, kami tidak abaikan sesuatu apapun di dalam kitab. Ingat, Tuhan ni macam kita. Dia cipta alam ini, cipta makhluk yang bernama manusia ini, kemudian kamu buatlah sendiri. Kita sungguh kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Waktu Imam tadi, berapa kali sangkut? Kan? Tak maaf lah tu Imam. Baca surah Yunus tu tadi tu. Ayat 13 tu kelang kabut sikit tu. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rasuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Kat situ ada kelang kabut sikit, bukan nak komen lah. Ini kelemahan kita. Surah ke-10 surah Yunus ayat 13. Nah, ustaz boleh ingat sampai ke tahap tu tuan-tuan? Ustaz tak hebat, Allah lagi hebat. Kenapa? Allah bagi tahu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surah ke-17 ayat 85. Ilmu yang kukurniakan pada kamu ni sedikit, jangan sombong. Tuhan kan macam kita. Dia buat sesuatu dengan penuh terperinci, detail. Tak ada cacat celah agama Islam ni. Sebab tu Allah menyatakan, kami tidak abaikan sesuatu apapun di dalam kitab kami. Makna, kalau kita nak berjaya di dalam kehidupan dunia sampai hingga ke akhirat, rujuklah kepada Al-Quran. Soal ekonomi, sistem pendidikan, sistem pemerintahan, sistem perundangan, semua telah dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Sekularisme kata, urusan dunia tak perlu campur dengan agama mana pun. Hujah yang ketiga dalam surat An-Nahl, surah ke-16 di pertengahan ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Tuan-tuan rujuk kitab tafsir Dr. Hamka. Apa yang ditafsir ayat? Islam bukan sekadar soal ibadah, kata beliau. Ada muamalat, ada munakahat, ada politik. Nampak? Takkanlah agama yang sempurna yang kita anuti, tiba-tiba kita tak mau terima soal politik cara Islam. Siasat, tata cara memerintah, lagi akan datang saya bagi dari Quran. Apa tanggungjawab pemerintah? Ni cerita dia sekularisme. Ayat 89 tadi jelas. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau terjemah dalam bahasa Inggeris, every damn thing. What you want to know, you just refer to the Holy Al-Quran. Apa yang kamu nak tahu, kamu rujuk pada Quran. Apa, kita pandai sangat? Kita pun Tuhan cipta, tuan-tuan. Saya pun baru-baru ni khutbah Jumaat, terlupa ayat tu, tak boleh nak baca. Padan muka saya. Ayat tu kita baca selalu, Tuan Imam. Lupa, bukan saya kata panik apa tak. Yang ayat mula-mula tu semua okey, ayat Quran hadis. Yang penghujung tu, saya pun selamba ya, minta maaf tuan-tuan, saya tak dapat ingat ayat ni pada hari ni. Bila saya sebut, dan Tuhan bagi ingat.
Tuhan nak ajar muka ni lah ni. Macam Pak Imam lah tadi, tersasul makan lebih lah tu. Cerita gitu Pak Imam lah. Kita ni ada kelemahan tuan-tuan. Kita ada shortcomings kita sendiri. Kita boleh satu bidang, kita kurang dalam bidang yang lain. Jangan mendabik dada, we know everything, tak boleh. We know every damn thing, tak betul. Ini 3 hujah. Tak mungkin kita sebagai seorang Islam yang mengaku seorang Islam yang beriman, tiba-tiba kita boleh menerima, kita mengamal fahaman sekularisme. Nampak tuan-tuan? Kita nak bukti di antaranya. Apakah Islam tidak mengajar? Apa tanggungjawab kewajipan pemerintah Islam? Tuan-tuan buka kitab Manusia dan Islam yang dikarang oleh Dr. Harundin. Tuan-tuan akan bertemu surah ke-22 suratul Hajj ayat 41 di antara tanggungjawab pemerintah. Tengok Islam aja, Quran aja. Sekularisme kata soal dunia jangan campur dengan agama. Ini soal agama, nikah, kahwin, puasa, solat, zakat, haji cukup. Pemerintahan biar pada kita. Siapa yang menerima pakai fahaman ini, tuan-tuan tahu tak? Kristian dalam kitab Injil Matius sebut da'ma li qaisar wa ma lillahi lillah. Ini sekularisme. Serahkan urusan pemerintahan kepada maharaja, urusan agama kepada Allah. Ini sekularisme. Dalam soal agama, nikah, kahwin, kita ikut Islam. Soal pemerintahan, biarkanlah kepada maharaja, kepada pemimpin. Sedangkan ayat yang kita nak baca ni mengajar salah satu daripada tanggungjawab pemerintah Islam. Surah ke-22 Suratul Hajj ayat 41. Pagi ni agak-agak tak boleh lama dah. Sakit tekak. Tak ada air ke pagi ni? Tak ada. Tuan Bilal? Tak ada. Ini satu kezaliman terhadap ustaz. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salat wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Surah 22 Suratul Hajj ayat 41 yang bermaksud ini ayat politik. Tanggungjawab pemerintah Islam di antaranya, bukan ini segala-galanya, di antaranya orang-orang yang sekiranya kami beri kuasa memerintah di muka bumi. Ini ayat politik. Apa tanggungjawab? Yang pertamanya aqamus salat, mendirikan salat. Pemimpin hendaklah dari kalangan orang-orang yang solat, tuan-tuan. Ini paling penting. Kena ingat. Dan kalau kita nak detailkan, biarlah solat itu dapat mencegah perkara keji dan munkar. Tak ada makna, tuan-tuan. Solat tak tinggal, nombor ekor pun tak tinggal. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah 29. Surah Al-Ankabut pada ayat 45. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perkara keji dan munkar. Pastikan pemimpin tidak melakukan perkara-perkara keji dan munkar. Yang kedua, wa atawuz zakat, mengeluarkan zakat. Pemerintah, pemimpin wajib kena suruh rakyat mengeluarkan zakat. Yang ni memang ulun betul lah ni. Ya, ni memang ikut Islam. Sebab masyuk. Sebab masyuk yang ni. Tuan-tuan bacalah kita tafsir. Memang panggil manusia macam tu. Yang mana menguntungkan, kata Dr. Hamka, yang mana enak, itu sahaja yang diterima. Yang agak menyusah, menyulitkan, tak mau. Macam ayat tadi Tuan Imam baca. Ayat ni Tuan Imam baca tadi steady. Saya ikutnya. Kalau tak betul, saya tak nak tegur. Supaya cepat habis solat subuh. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinat.
Qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'an ghairi hadha aw baddilhu. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Surah ke-10, surah Yunus ayat 15. Ni di tangan saya kitab tafsir H. Zainuddin Hamidi ini ada tafsiran. Dengar elok-elok. Saya terjemah dulu. Dan apabila dibaca ayat-ayat kami yang jelas, kan agama Islam ni mudah difahami. Soal halal haram diterangkan, jalan menuju ke syurga, amalan yang akan menyebabkan kita dicampak ke dalam neraka, semua didetailkan oleh Allah. Apa yang pening sebenarnya? Jelas. Nampak? Sebagai contoh, kalau tak puas hati lah, kita rujuk surah ke-9 At-Taubah ayat 65-66. Selepas saya baca, saya terjemah, saya nak tanya tuan-tuan, jelas atau tidak? Ini ajaran Islam, very clear cut. Kalau apa yang kita tak dapat fahami, hadis mentafsirkan ayat Quran. Mas dalam soal solat, Quran tidak mengajar kita bagaimana nak mengerjakan solat, betul. Tetapi hadis telah menjelaskan secara terperinci. Ayat 65-66 dengar sebagai contoh. Agama kita cukup jelas. Tak ada yang memeningkan kepala. Kita saja yang buat susah. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat di pertengahan ayat 65, kemudian disambung di permulaan ayat 66 surah ke-9 At-Taubah. Dengar maksud. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah, ini perintah-perintah Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, kamu nak mempersenda-sendakan? Tidak ada ampun bagi kamu, sesungguhnya kamu telah menjadi kafir selepas beriman. Jelas tak? Tuan-tuan tak faham ayat ni? Alamat umur pendek. Ada 3 perkara dalam ayat ini diperingatkan kepada kita yang tidak boleh dipermain-mainkan dalam Islam. Ini soal akidah. Pertama, Allah. Allah ni. Jangan hina Allah. Hina Allah, hina Islam. Contoh, nak bagi puas hati, kisah seorang guru agama Yahudi, Fanhas namanya. Ketika Saidina Abu Bakar mengajak dia kepada Islam, dia hina Allah. Dia persendakan Allah. Dia kata, kami Yahudi tak akan sembah Tuhan kamu, kerana Tuhan kamu ni miskin. Itu menghina namanya, tuan-tuan. Saidina Abu Bakar yang terkenal, konon-konon penceramah lah kata, Saidina Abu Bakar ni lemah lembut. Siapa kata? Siapa kata? Dalam peristiwa ini, setelah Fanhas menghina Allah, Saidina Abu Bakar naik berang, dia lanyak kau-kaunya, lebam kawan tu. Si Fanhas pergi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bercakap ada dalil Quran, bukan cakap kosong. Sebentar lagi saya bagi dalil. Pergi cari, mengadu pada Nabi. Tengok Muhammad, habis muka aku lebam, kena lanyak. Nabi bertanya, angkara siapa ni? Sahabat kamu itulah, Abu Bakar. Lalu Abu Bakar dipanggil. Nabi bertanya, apakah benar Abu Bakar kamu yang melanyak dia? Betul. Kenapa kamu berbuat demikian? Dia hina Allah. Hina Allah, hina Islam, hina kamu. Allah menurunkan ayat 181 surah ketiga Ali Imran.
membenarkan tindakan Sayyidina Abu Bakar. Tindakan dia benar, sewajarnya begitu. Laqad sami'allah qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Surah ketiga Ali Imran ayat 181. Sesungguhnya kata Allah, kami mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan kami adalah golongan kaya. Sekaligus bila turun ayat ini, makna tindakan Abu Bakar tidak salah. Karena ni orang bukan Islam ni biadab ni. Dia hina Allah, hina Islam. Hina Islam, hina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita tidak boleh mempersenda-sendakan ialah ayat-ayat Allah. Perintah-perintah Allah. Kalau kita tak nak solat, orang nak solat, jangan cakap lebih kurang. Boleh rosak akidah, jadi kafir. Kita digempakan dengan pasangan orang Tionghoa, Alvin Tan dan Vivian Lee, di mana kedua-dua mangkuk hayun ni telah menghina ibadah puasa umat Islam. Dia orang makan bak kutih, tahu bak kutih, sup tulang babi. Jadi dia selamat berbuka puasa, enak dan sebagainya, halal. Tuan, tapi tuan-tuan kena tanyalah kenapa jadi demikian. Kerana ada di kalangan orang Islam sendiri yang menghina Islam. Kita yang mengajar mereka supaya menghina Islam, betul atau tidak? Tuan-tuan tak percaya? Saya nak bagi fakta. Di antara suara-suara sumbang yang pernah menyebut, kalau nak makan sup tangan pergi Kelantan. Kalau kita laksanakan hukuman rejam, habislah batu-batu di jalan raya, kita tak akan boleh bina jalan raya. Kalau asyik potong tangan orang Melayu esok tak boleh bekerja. Tidakkah ini juga menghina? Menghina atau tidak, tuan-tuan? Inilah sekularisme, tuan-tuan. Fahaman ni. Cerita dia begitu. Tapi yang sedihnya, kenapa tindakan hanya diambil ke atas pasangan ini saja? 2-3 bulan yang lalu, ada suara yang menyatakan, mencadangkan supaya Bible dibakar sahaja. Ada atau tidak? Saya simpan keratan tu. Mana tahu ada orang cabar saya, I'll produce my evidence in court. No problem. Saya cakap ada dalil. Ada seorang lagi yang menyatakan, yang menghina Tuhan sembahan orang-orang India yang beragama Hindu. Ada atau tidak? Tuan-tuan korang baca ni lah masalah. Kenapa tidak diambil tindakan ke atas kedua-dua mereka? Kita nak tanya apa biasa? Ketiga-tiga mereka ni menghina agama lain. Kita baca firman Allah. Di dalam Islam, surah ke-6, ayat 108 Al-An'am. Tu imam kena tulis ayat ni. Islam dah lama dah mengajar kita, jangan mencerca, jangan menghina agama lain. Nampak tuan-tuan? Suruh bakar Bible, hina Tuhan, tokong sembahan orang India beragama Hindu. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah. Dan janganlah kamu mencerca sembahan-sembahan mereka selain pada Allah, nanti mereka pula akan mencerca Allah. Inilah balasan. Nampak tak? Kita hina agama mereka, mereka hina agama kita. Mereka kini direman selama 37 hari. Mereka akan dihadapkan ke mahkamah pada 24 Ogos ini, akan dibicarakan sabit kesalahan, penjara 2 hingga 5 tahun. Tuan, bukan kata kita bersetuju tindakan mereka mangkuk hayun 2 ekor ni, kan? Kita pun bersetuju biar kena sikit, setimpal dengan kesalahan. Tapi bagaimana dengan 2 orang lagi? Inilah ajaran Yahudi Nasara lagi akan datang.
Faham? Jadi ada perkara yang kita tak boleh persendal-sendalkan dalam Islam. Jelas. Mempersendakan ayat-ayat Allah, makna perintah Allah, boleh membawa kepada kekufuran. Yang ketiga, wa rasulihi. Jangan mencerca Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ni bukan Melayu tulen, tuan-tuan. Saya Indonesia campur Melayu. Sebab tu jenis ni insya-Allah dia tak lupa. Kalau Melayu tulen mudah lupa. Tuan-tuan dengarlah fakta saya. Tarikh 12 hari bulan 5 tahun 2000. Utusan Malaysia muka surat 6. Tengah-tengah satu ungkapan yang biadab menghina Rasulullah. Kita tidak perlu berterima kasih kepada Muhammad dan kita tidak perlu mengagung-agungkan beliau. Tuan-tuan kata rosak atau tidak? Rosak. Kenapa rosak? Karena Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Surah ke-33 Suratul Ahzab ayat 56. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Tiba-tiba kita menghina Nabi pula. Biadabnya. Ini orang Melayu ni. Orang yang sama juga berkata Nabi tak cukup janggut kerana tak ada jilat. Ini tuan-tuan, 3 perkara ni jangan main-main. Ini soal akidah. Allah, perintah-perintah Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sama sekali dipersendal. Sebab tu kita kata agama kita cukup clear cut. Yang halal, yang haram, amalan yang menyebabkan kita berdosa, amalan insya-Allah akan mendapat ganjaran pahala. Mengatuk bila nak pergi ambil air apa kan? Tapi lupa tak apa tuan-tuan. Cerita begitu. Saya bukan nak sentuh politik ni, nak bagi faham soal agama tuan-tuan. Minta maaf, bukan semua ustaz nak hurai sekularisme, betul tak? Saya banyak membaca dan saya semua fakta insya-Allah. Bukan cakap kosong. Contoh-contoh tadi. Kalau tak percaya, pergi rumah saya insya-Allah pandainya saya nak tunjuk. Kan? Penghinaan terhadap Islam, menghina agama lain. Kita simpan semua keratan tu tuan-tuan. Just in case, you know. I'll produce in court, tak ada masalah. Kalau pergi mahkamah pun kalau ada lawyer, tak apa. Saya tak akan ambil lawyer, saya akan bela sendiri. Saya akan pandai bercakap. Saya pernah lah masuk mahkamah tuan-tuan. Hakim tanya mana peguam bela tuan. Minta maaf, saya orang susah, orang miskin. Boleh atau tidak tuan hakim membenarkan saya berhujah? Dia kata dipersilakan 10 minit untuk berhujah. Hujah apa? Ceramah. Betul tuan-tuan, di mahkamah session Batu. 10 minit saya berceramah. Hakim dengar dengan penuh minat. Akhir sekali bila habis penggulungan saya, hakim ni sebut. Setelah mendengar hujah Encik Syahril, saya bersimpati. Saya kata cantik dah, menang dah aku. Kenapa dia bercakap? Takut apa? Hakim bukan Tuhan. Manusia macam kita, kenapa kita nak takut? Saya cakap dengan seorang lantang tuan-tuan. Ada seorang pakcik tu, dia tunggu giliran, kes dia belum disebut lagi. Sambil saya dah berhujah, dia tengok saya, dia buat best. Habis penggulungan saya pergi duduk sebelah dia. Dia pun kata, hang pandai cakap no. Dia panggil hang, dia tak panggil ustaz. Lutlah okay. Tak kenal siapa tu, alamat umur pendek lah tu. Dia kata hang pandai bercakap no. Hebat hang ni. Cerita saya insya-Allah saya tak akan engage lawyer. Saya akan bela sendiri. Takut apa? Ambil lawyer kena bayar. Betul tak? Cakap sendiri, free of charge. Ni dia tuan-tuan. 3 perkara jangan dipersendal-sendal. Kembali pada sekularisme. Kita nak tanya. Apakah Islam tidak mengajar tanggungjawab pemerintah Islam? Tadi, mengeluarkan zakat. Perintah wajib. Kena suruh. Wa amaru bil ma'ruf. Menyuruh kepada yang ma'ruf.
Negeri tuan-tuan Selangor, kalau banding dengan 10 tahun dulu, jauh beza. Sekarang masjid-masjid Imarah, tengok, Alhamdulillah. Tenang. Kalau Ustaz Azhar itu datang melimpah ruah, 20,000 orang. Saya pagi ni Alhamdulillah ada 10,000. Termasuk yang tak datang dan yang dah pulang. Kan? Cerita begitu. Wa nahau 'anil munkar, mencegah segala bentuk kemungkaran. Walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini ayat yang disebut oleh Dr. Harudin. Di antara sifat-sifat sebuah negara Islam, sekaligus di antara tanggungjawab pemerintah Islam. Sekularisme kata tak perlu rujuk pada agama. Tak betul. Tadi dah hujah kita, Islam sempurna, agama yang sempurna. Kemudian sekularisme juga menolak soal akhlak. Oh, akhlak tak penting. Mana boleh? Kenapa Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis Bukhari, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Apa maksudnya? Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Siapa Muhammad? Contoh utama kepada seluruh umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat 21 surah 33 Al-Ahzab. Sesungguhnya pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh tauladan yang terbaik yang sayugianya kamu ikuti. Allah menyanjung lagi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah 68 Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Dia seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin sebuah negara Islam yang pertama, tuan-tuan. Bagaimana kita boleh menerima fahaman sekularisme? Akhlak tidak penting. Pemimpin wajib kena ada akhlak Islam, tuan-tuan. Dalam akhlak tu ada sifat amanah. Saya nak relate satu peristiwa setelah selesainya peperangan Badar. Ya? Golongan munafik di Madinah mendakwa, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuri sebuah topi merah, topi FRU. Sebahagian menyatakan permaidani merah. Tak apalah, yang mana pun tak payah berbalah. Sama ada topi ke permaidani, yang tak penting. Yang penting pengajaran. Mana mungkin seorang pemimpin, contoh utama kepada umat manusia, tiba-tiba pemimpin ni salah. Tuan-tuan tahu? Maka kerana nak menjaga nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang boleh dipercayai ini, yang begitu amanah ini, tuan-tuan rujuk surah ketiga ayat 161 Ali Imran. Saya nak sebut muka suratnya, muka surat 95. Rujukan saya tafsir Profesor Mahmud Yunus. Cuba buka tengok apa dia tafsir. Saya baca Al-Quran, saya terjemah. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang bermaksud, apa yang pegang tafsir Profesor Mahmud Yunus, cetakan lama tu bukan surat, muka surat 95 ataupun surah yang ketiga Ali Imran 161 ada tafsir dia. Yang bermaksud, tidak mungkin seorang nabi berkhianat di dalam membahagikan harta rampasan. Islam menang banyak harta rampasan. Barang siapa yang mengkhianati, yakni harta rampasan baik apa saja baik, dia akan datang pada hari kiamat dengan barang yang dikhianatinya. Dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi, kata Allah. Bila turun ayat tu, tuan-tuan, kantoi puak-puak munafik. Allah telah membersihkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang amanah.
Sekularisme kata akhlak tak penting. Jadi pemimpin buatlah macam mana pun. Kita baca 2 hadis. Lepas peristiwa ini, Nabi pernah bersabda. Yang pertama, ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatan yamus yauma yamus wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Ringkas terjemahannya, siapa yang menjadi pemimpin, dia mengkhianati, dia menipu rakyat, haram syurga. Hadis kedua, inna rijalan yatakhawwaduna fima lillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Juga riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin. Ringkas terjemahan hadis ini, mengguna harta benda rakyat sewenang-wenang akan dicampak ke dalam neraka. Tak boleh. Sebab Islam aja, pemimpin mesti amanah. Cuba dengar ni. Tafsir H. Zainuddin Hamidi. Surah ke-47, surah Muhammad, ayat 22-23, muka surat 78, 748, 749. Tuan-tuan dengar ni ayat politik ni. Kalau kita silap pilih pemimpin, pemimpin yang tidak berpedomankan pada Al-Quran, pemimpin yang tidak mau merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjadikan beliau sebagai idola. Dia nak perintah, dia jadi pemimpin, aku buat sesuka hatiku. Tuan-tuan dengar sendiri tafsir H. Zainuddin Hamidi. Bagaimana sifat pemimpin tersebut? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika allazina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maksud ayat ni ayat politik lah. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, itu dia, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi, dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Mereka pemimpin yang sedemikian rupa, Allah menyatakan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memekakkan telinganya dan membutakan pemandangannya. Itu di segi maksud, dengar. Di segi terjemahan makna, apa dia tuan-tuan? Inilah bila kita pilih pemimpin tak ikut cara Quran. Pemimpin yang naik pula tak ikut Quran. 748, 749. Orang-orang yang tiada mempedomani ajaran Tuhan itu, cuba dengar, jika mereka berkuasa, ini tafsiran ni, jika mereka berkuasa, niscaya kekuasaan itu akan dipergunakannya untuk melakukan kesewenang-wenangan. Pertama, keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Tak politik kan ni? Tak politik kan tuan-tuan? Politik atau tidak? 3 orang kan? Jom balik. Ini ayat politik kan ni? Bila pemimpin tidak berpedomankan Al-Quran, begitulah sifat mereka. Tengok lagi dia kata, memperturutkan kehendak nafsu dan mengacaukan masyarakat serta memecah belah persatuan umat. Kepentingan bersama, keadilan, kebenaran, kejujuran dan ajaran Tuhan sudah tentu tiada mereka pedulikan. Inilah akibat bila salah pilih pemimpin. Bila cakap soal politik, soal pemimpin, ni mula. Oh, kalau cerita pasal negara Syria, Mesir, okey. Bila sebut pemimpin Malaysia, tak, jangan politik. Cerita Mesir pun politik juga. Hak luar negara boleh, dalam negara tak boleh. Ini tidak adil. Ni cerita dia tuan-tuan, saya cakap ada fakta tuan-tuan. Bukan saya nak sombong. Nak tengkar apa lagi? Dah benda duk ada. Betul tak? Benda duk ada depan kita. Minta maaf, saya memang hafal muka-muka surat ni. Cerita dia. Tolong insaf. Inilah sekularisme. Akhlak penting. Apa? Sistem pendidikan. Sekularisme mengajar kita, kita buat sistem kita. Kita tengok, apakah sistem pendidikan hari ini berjaya? Melahirkan insan-insan bertakwa? Berjaya tidak? Tuan-tuan tengok, anak bangsa mana yang banyak terlibat dengan jenayah gejala sosial?
Contoh, mak rempit. Anak India dah. Anak Cina dah. Anak Melayu. Silat-silat sini pada mak rempit ni. Tak apalah, mak rempit yang suka dengar kuliah, okeylah tu. Kan? Saya tak pernah tengok tuan-tuan. Anak orang India baik, anak orang Cina baik. Naik motosikal angkat tayar. Tak ada. Anak Melayu. Pasal apa? Kenapa? Kerana kita menganuti fahaman sekularisme. Pendidikan ini soal dunia. Sedangkan Nabi mengajar kita hadis sahih. Riwayat Imam Tirmizi. Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak dalam Islam. Hadis sahih Imam Tirmizi. Ajarlah anak kamu 3 perkara. Ini sistem pendidikan Islam. Sistem sekular lain. Zaman saya dulu tuan-tuan, ibu bapa kita berbangga sekiranya kita boleh berbahasa Inggeris secara fluent. Betul tak? Boleh masuk sekolah Inggeris, boleh berbahasa Inggeris. Rasa cukup syok. Agama, bengong. Nasib baiklah Tuhan sayang kat saya tuan-tuan. Alhamdulillah, tu perkataan sebenar. Alhamdulillah. Tuhan tak biar saya astray. Sesat begitu. Tuhan beri hidayah, beri taufik, kita ikut cara Islam. Baru kita melihat. Sebab tu bila saya dah faham Islam, keempat anak saya, semua saya bagi pendidikan Islam. Dan saya tidak abaikan akademik. Empat dia. Alhamdulillah. Anak-anak saya tidak bermasalah, syukur pada Allah. 3 dah kahwin, selesai. Bukan tanggungjawab. Tinggal seorang lagi. Perempuan, seorang ni. Siapa nak masuk Minang boleh. Tapi saya kena tengok dulu application macam mana latar belakang. Anak saya tuan-tuan pendidikan tinggi, kelas pertama Usuluddin, sekarang sambung buat master. Rupa paras pun ada, tengok muka pak dia lah. Yang ketiga, pandai masak pula. Tanya Ustaz Zaidul. Ustaz Zaidul kata kalau macam ni letak tinggi pun tak apalah. Ini letak 20,000. Dia tahu jerang air panas ya. Ustaz Zaidul kata aku pun boleh. Dah cerita begitu dah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya syukur kerana saya diberi kesedaran, saya didik anak-anak isteri saya, alhamdulillah. Tak ada masalah, 3 lelaki semua dah kahwin. Itu bukan masalah saya lagi. Itu pun saya masih tegur. Sekiranya ada lagi kekurangan, kita sebagai ibu bapa, yang perempuan ni tinggal dengan kami. Masih sambung buat master. Cerita katanya nak buat PhD pula. Tu bila nak menikah aku pun tak tahu. Susah hati tuan-tuan, dah lah perempuan seorang tu je. Tapi kita nak sekat, nak halang pun sebab dia keinginan nak belajar tu. Baik. Jadi makna ini sistem Islam, sistem pendidikan Islam. Ajar anak kamu pertama cinta kepada Nabi. Kedua, cinta kepada ahli keluarganya. Yang ketiga, belajar Al-Quran. Bukan belajar di segi pandai membaca sahaja. Kalau tanya Pak Haji, Pak Haji belajar tajwid, belajar. Hebat. Hukum mat berapa Pak Haji? 14 mat. Semua boleh ingat. Kira hebat. Mat mana paling panjang? Pak Haji kata mat ladin kalimi musaqal. Berapa harakat? 6 harakat. Salah. Saya belajar lama dah. Tok guru kata semua ada mat lebih panjang, mat rempit 20 harakat. Nak bagi hilang ngantuk ada apa? Cerita begitu dah. Kalau sekadar baca Quran pandai, di Isytihar Johan tilawatul Quran peringkat antara bangsa, belum lagi masuk dalam golongan alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Ayat 121 Al-Baqarah. Ayat ini selepas walan tardo. Cuba tuan-tuan tengok kenapa ulama dia susun sedemikian rupa. Walan tardo mengingatkan kita Yahudi Nasara akan terus berusaha untuk menipu daya umat Islam. Ayat 121 menjawab,
Yang tak boleh ditipu daya ialah orang-orang Islam yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman. Apa maksud membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan? Mereka memahami makna ayat yang dibaca dan mereka mengamal segala isi kandungan Al-Quran. Haram ditinggalkan, wajib dilaksanakan. Yahudi dan Nasara akan gigit jari, tuan-tuan. Kecewa, frustrated. Kenapa? Gagal nak menyeleweng akidah akhlak umat Islam. Kerana mereka beramal dengan panduan Al-Quran. Ni yang dituntut. Tapi malangnya, zaman saya, tuan-tuan, pendidikan Islam hanya subjek sampingan. Lulus tak kisah. Kita pun tak peduli, memang tak lulus pun lah. Saya pun tak masuk kelas. Punya banyak. Masa tu lah, sekarang dah pandai dah. Syukur, saya kata syukur. Inilah, tuan-tuan, inilah akibat kita menganuti fahaman sekularisme. Kan? Kita abaikan sistem pendidikan Islam. Sistem ekonomi, kita ikut Yahudi Nasara. Kan? Sedangkan Islam ajar sistem ekonomi. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Surah 59, Suratul Hasyri, di pertengahan ayat ke-7. Supaya kekayaan negeri itu jangan hanya berlegar di kalangan orang-orang kaya saja. Tengok Islam aja. Hasil bumi sesebuah negeri atau negara hendaklah diagih-agihkan secara adil pada seluruh rakyat. Ini asyik, satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Rakyat gigit jari. Tak payah mengeluh lah. Harga ayam naik, lantak lah. Hampa mau sangat. Dah hendak sangat. Lepas ni apa lagi nak naik? Ni cerita dia, tuan-tuan. Sebab ni fahaman sekularisme. Yang kaya terus kaya. Kapitalisme ni, pokok ni kapitalis. Ini sekularisme. Jadi makna sekularisme ini fahamannya menolak atau memisahkan agama dengan urusan dunia. Apa yang kita buat di atas dunia ini, tuan-tuan, wajib kena berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul. Boleh? Cukup sejam ni? Boleh sikit lagi? Boleh sampai pukul 9 pagi? Tuan-tuan boleh tunggu? Alhamdulillah, tuan-tuan tunggu, saya nak balik. Kita punya kontrak sampai 7.30. Kalau lebih, overtime. Oh, ustaz pun nak overtime juga, tuan-tuan. Yang kedua, fahaman Yahudi Nasara, nasionalisme. Ni apa dia nasionalisme? Dengar makna. Perasaan cintakan bangsa sendiri yang mendalam. Mungkin ada orang kata, apa ustaz, salahkah kita cinta bangsa Melayu? Tak salah. Tetapi ingat, jangan kerana kita cintakan bangsa kita, kita menzalimi bangsa lain. Ini asabiyah. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Walaysa minna man qatala asabiyah. Walaysa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyatu ya Rasulullah. Al asabiyatu an tu'aina qaumaka ala zulmi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nabi tak mengaku umat. 3 golongan yang menyeru pada asabiyah, yang berjuang di atas dasar asabiyah, yang mati kerana memperjuangkan asabiyah. Sahabat bertanya, asabiyah tu benda? Orang Selangor benda. Orang Kedah binatang apa? Orang Kedah payah cakap ni, semua binatang, mampu. Satu-satu yang dia tak tahu ni macam ni. Ni binatang apa? Ni bukan binatang. Aku pun tak tahu binatang apa. Aduh. Kan? Itu ustaz mudah benda. Sahabat bertanya, asabiyah tu benda? Asabiyah, kamu tolong bangsa kamu di atas dasar kezaliman. Ini yang kata. Ada 2 orang Melayu menghina agama lain, tidak diambil tindakan. Tetapi bila ada orang Cina hina Islam, diambil tindakan. Betul ke, tuan-tuan? Kita nak baca Al-Quran. Kita nak sebut muka surat. Sekali lagi tafsir Profesor Mahmud Yunus, surah keempat An-Nisa ayat 135. Kebetulan muka surat ke 135. Dengar perintah Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qist. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman,
Jadikanlah dirimu penegak kepada keadilan. Tuan-tuan, kita wajib kena berlaku adil. Kita wajib memperjuangkan keadilan. Kata Profesor Mahmud Inus, apabila keadilan di dalam pemerintahan tidak terjamin, maka hancurlah negara. Tunggulah tuan-tuan. Dia akan jadi kacau bilau. Oh, bangsa Melayu dipertahankan, diberi perlindungan. Bangsa lain diambil tindakan yang sekeras-kerasnya. Ini tak betul. Siapa saja yang menghina agama lain sepatutnya diambil tindakan. Tuan-tuan setuju atau tidak? 3 orang hampa tak faham ceramah aku lah tu. Tadi dah baca dah Al-An'am 108. Ulang sekali lagi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Maka janganlah kamu mencerca sembahan-sembahan mereka selain pada Allah. Nanti mereka pula akan mencerca Allah. Ini ajaran kita. Tak boleh kita menghina agama orang. Jadi kalau ada orang kita bangsa Melayu beragama Islam hina agama lain, ambil tindakan yang sewajar. Setuju atau tidak? Boleh datang lagi. Ni cerita ni asabiah lah ni. Inilah Yahudi Nasara. Sebab tu tuan-tuan, Bani Israel, Yahudi campur Nasrani, sama juga Bani Israel. Bani Israel tak terima Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad bukan dari kalangan mereka. Kerana dari Bani Ismail. Dia nak daripada Bani Israel. Kalau daripada puak kami apa pun okey. Ini yang berlaku. Inilah nasionalisme. Sikit-sikit Melayu, sikit-sikit Melayu. Nabi tak mengaku umat kalau berjuang atas nama bangsa. Apatah lagi menggalami bangsa lain. Tak puas hati. Kita kemukakan dalil seterusnya. Surah kelima Al-Ma'idah di pertengahan ayat 8. Ingat sampai bila-bila. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabul littaqwa. Dan janganlah kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu hampir kepada takwa. Saya nak buktikan dengan fakta sejarah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mendakwa seorang Yahudi mencuri baju besi dia. Betul atau tidak? Kedua-dua mereka dihadapkan ke mahkamah. Tuan-tuan dengar elok. Ali ketika itu adalah khalifah Arab, Islam dan khalifah. Hakim syurai Arab dan Islam. Yang didakwa Yahudi. Kalaulah nasionalisme, fahaman kebangsaan ajaran Islam, Ali dah menang kes itu tuan-tuan. Tapi soalan pertama yang ditanya oleh syurai kepada Ali, apa bukti baju besi ini milik kamu? Kalau ada risik Kamda ke Maidin, bawa mai sini. Tak ada. Tak ada buang kes. Yahudi dibebaskan. Akhirnya Yahudi bertemu dengan Ali. Dia mengaku dia bukan mencuri, tapi dia pungut. Kerana baju besi itu tercicir pada kuda tunggangan Ali. Aku tengok cantik aku pakai. Aku mana tahu hang punya cerita begitulah kan. Tapi aku kagum dengan keadilan Islam kerana engkau sebagai khalifah pun boleh kalah. Ali tanya kenapa? Kalau khalifah di Malaysia mesti menang. Dia. Itu dia. Yang tu dia tak kata saya yang tambah. Ni tuan-tuan tahu apa yang berlaku. Si Yahudi mengucap 2 kalimah syahadah. Ali hadiahkan baju tersebut dan si Yahudi yang telah memeluk agama Islam turun ke medan peperangan, gugur sebagai syuhada. Masya Allah tuan-tuan, kerana keadilan Islam yang menawan hati dia menerima Islam. Kalau perangai macam kita hari ini, mampus sampai kiamat orang bukan Islam tak akan terima Islam. Kita asyik menzalimi bangsa mereka, betul tak? Berlaku adil. Banyak ayat-ayat tentang keadilan. Salah satu ayat 8 tadi. Jangan kerana kebencian kamu terhadap satu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu hampir kepada takwa. Ini ajaran kita. Tuan-tuan, penghuni syurga ni dijanji oleh Allah hanya kepada golongan yang bertakwa. Arab tidak dijanji, Melayu jauh sekali. Salah satu sifat orang bertakwa adil. Ini adil. Tuhan sebut huwa aqrabul littaqwa. Sifat adil itu hampir kepada takwa.
Kita wajib kena berlaku adil. Tuan-tuan ingat, kalau kita menzalimi walaupun mereka ni orang Cina, tapi kalau dia mengadu kepada Allah, tuan-tuan, Cina ke India ke, dia mengadu. Kalau India saya ketilah, innama Singaporean inna dah kacau. Dia pun solat hajat 2 rakaat di Kuwait. Tuan-tuan jangan ingat dia orang tak solat. Maghrib dia orang lebih awal daripada maghrib kita. Kan? Kita belum masuk maghrib, dia orang dah teng tong dah. Dia mengadu, ya Allah, aku telah dizalimi oleh orang Melayu. Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laysa dunaha hijabun. Hadis Muslim. Nabi memberi jaminan doa orang yang kena zalim walaupun bukan Islam akan dimakbulkan Allah. Jangan buat zalim. Ini ajaran kita. Sebab tu nasionalisme kena tolak. Sikit-sikit Melayu, sikit-sikit kita berbangga dengan Islam, bukan Melayu. Itu saya tak kata, dia kata. Nak tangkap ini. Itu yang keduanya, tuan-tuan. Di antara fahaman ideologi Yahudi Nasara yang telah diterima pakai oleh sebilangan besar umat Islam ialah nasionalisme. Terlalu cinta kepada bangsa sendiri hingga tergamak menzalimi bangsa lain. Ini menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali yang ketiga, kembali selepas ini. Jangan tulis pula. Nanti tulis kembali selepas ini pula. Macam biasalah, bentang sejadah, jangan lupa. Melayu mudah lupa. Yang belum pernah ambil pamphlet, ada pamphlet. Kalau nak dapat pelepasan cukai pendapatan, datang berjumpa dengan saya. Tuan-tuan tolong-tolonglah sikit di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ni kan. Tak boleh bagi RM5, bagi 10, tak ada masalah. Kan? InsyaAllah. Yang bagi shilling lah berat, tuan-tuan nak buat balik. Bagi yang orange tu senang sikit, ringan. Kan? Saya terpaksa cari, tuan-tuan. Kalau bukan kerana tahfiz mutmainah, saya tak perlu datang ke Kuala Lumpur, tuan-tuan. Kan? Saya banyak membantu orang ramai. Saya bina 2 buah rumah, tuan-tuan. Sumbangan macam ni saya kutip, bina 2 buah rumah pada sahabat kita. Memang dhaif. Beli motosikal untuk guru-guru tadika Islam. Sumbangan, tuan-tuan. Sekarang dah ada sekolah pula. Ada tadika Islam yang saya urus dulu. Sekarang pun saya tak peduli dah. Tak sempat. Kalau untuk peribadi saya tak perlu datang Selangor, tuan-tuan. Sebab di utara pun memang saya laku pun. Kan? Kan? Tapi kerana kita pun nak juga impart kita knowledge, sedikit sebanyak ilmu yang ada kat kita. Kalau asyik di utara kan, orang Selangor pun nak dengar juga cerai. Kan? Cerai menatang apa lah? Payah kan? Jadi boleh, tuan-tuan. Ngangguk tak bagi cerai. Sejadah ada dah, insya-Allah. Syarikat milik tunggal, sole proprietorship, layak mendapat pelepasan cukai. Kalau partnership tak boleh. Yang keduanya individu, yang keduanya syarikat milik tunggal. Boleh. Itu dengar ceramah kat mana? Forum Perdana apa? Baik. Kita sambung semula akhir sekali. Di antara fahaman Yahudi dan Nasara ialah liberalisme. Liberalisme ni apa maksud? Dengar baik-baik. Liberalisme berpandangan bebas. Maksudnya orang yang berpandangan bebas, tidak terikat kepada sesuatu aliran pemikiran. Ini liberal. Solat macam Islam, ikut Islam. Pakaian macam Barat. Apa salahnya? Kan? Apa? Ini liberal. Boleh kan liberal? Muka surat 808, tuan-tuan. Tafsir H. Zainuddin Hamidi. Tuan-tuan dengar. Tak boleh. Ini bukan ajaran Islam. Kita tidak boleh berpandangan bebas. Kita hidup di atas muka bumi Allah. Kita wajib kena ikut undang-undang peraturan Allah. Suka tak suka, kita terikat. Kalau kita mengaku kita seorang Islam, saya baca dia punya tafsir sudahlah. Ayat dia pendek je. Muka surat 808. Tuan-tuan dengar. Saya akan baca ayat lain untuk mengakhiri. Ini saya baca tafsir saja.
Percaya kepada Allah dan Rasul maksudnya membuktikan kepercayaan itu dengan menjalankan hukuman atau undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ni makna percaya. Dah percaya, kena amal. Mana boleh berpandangan bebas. Ya. Oh, soal solat ikut Islam. Soal lain nak ikut Yahudi. Tak boleh. Kenapa tuan-tuan? Untuk mengakhiri. Dia ada tafsir kat sini, kita dengar lah. Firman Allah surah ke-33 ayat 36 Surah Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yaqsillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat ini yang mengikat kita. Apa maksud? Kita tak seharus, tidak wajar seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan dalam urusan kehidupan mereka, lalu mereka mencari yang lain. Dan barang siapa yang durhaka pada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Liberalisme menyalahi ayat ini. Dengar tafsirannya, muka surat 613. Putusan Allah dan Rasulnya bagi orang yang beriman adalah putusan tertinggi yang wajib dipatuhinya dengan sepenuh hati, dan putusan itu menjadi pegangannya yang paling kuat. Ini mengikut H. Zainuddin Hamidi. Kalau tuan-tuan memiliki tafsir Pimpinan Ar-Rahman ayat yang sama, cetakan Rumi muka surat 1110, ditafsir ayat ini merupakan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya. Yakni tak boleh, tak harus memilih kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Liberalisme berpandangan bebas, tak nak terikat dengan ketetapan ajaran kita, tak boleh. Suka tak suka cara pakaian kita lelaki dah ada, tak? Perempuan ada. Tak nak pakai cara ni jangan komen, tak? Senang je. Asalkan tutup aurat, okey, tak ada masalah. Bukan wajib pakai furdah, tak? Tapi saya, isteri saya pakai furdah, anak dara pun pakai furdah, anak gadis. Sebab nanti orang mengorat anak aku susah. Dulu mula-mula dia tak nak pakai furdah. Saya kata tak boleh, awak tu lawa macam bapa awak. Dia belajar kat kuis dulu masa diploma. Naik komuter, orang ambil gambar. Budak-budak nakal ni, kan, perak-perak balik, tak boleh apa. Kena ikut cara abah nak pakai furdah. Kan selamat. Kan? Tak pakai furdah, tutup aurat elok. Ini ketetapan Allah. Kita tak boleh nak ubah, tak boleh nak pindah. Jadi akhir sekali ayat yang dibaca tadi saya tak hurai untuk mengakhiri. Kafir musyrik Arab Quraisy datang pada Nabi, ayat 15 tadi ustaz, wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinat qala allazina la yarjuna liqa'ana iti biquran ghairi hadza aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u ila ma yuha inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Ni ayat ni. Ma ilaik, ada tertinggal ilaik. Ayat ni tuan-tuan, segolongan Arab Quraisy datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka minta? Kami ni Muhammad sebenarnya tak nak ikut Islam. Dengar baik-baik. Cumanya Islam ni terlalu rigid sangat. Fleksibel lah sikit. Itu dia. Ni ayatnya. I'ti bi Quran ghairi hadza. Bawalah Quran yang lain daripada ini. Yang ni menyekat segala kehendak kami. Itu haram, ini dosa. Au badilhu, atau kamu tukar. Tukar perundangan-perundangan yang ada supaya sesuai dengan selera hawa nafsu kami. Allah perintahkan kepada Nabi, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Bagi tahu Muhammad, aku tak boleh nak tukar di sisi aku. In attabi'u ila ma yuha ilaik. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah padaku sahaja. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku bimbang, aku takut. Kiranya aku meminda, aku mengubah peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah, aku bakal mendapat azab yang besar pada hari kiamat. Ni dia tuan-tuan. Di hari ni, ulama hari ni haram. Pemimpin tengok halam.
Nak kata halal pun dah tersasul lah. Kan? Hak haram boleh tukar jadi halal. Tengok Syekhul Al-Azhar. Ilmu Islam, Masya Allah, amat menyedihkan tuan-tuan. Bersekongkol dengan tentera untuk menggulingkan kerajaan Islam. Syekhul Azhar tu satu jawatan yang tinggi tu. Betul tak? Kalau kita di Malaysia, mufti lah. Mufti Pasir Berdengung. Kan? Anda bimbang nanti hilang jawatan, hilang segala-galanya, keistimewaan. Kan? Aku ikutlah dia orang. Aku perestu gulingkan Morsi. Nabi tuan-tuan, dia tak ubah. Haram tetap haram. Kita di Malaysia kalau ada 2-3 orang berjudi di belakang masjid, pergi balai polis, polis boleh tangkap. Judi itu haram. Bawa polis yang sama pergi Genting Highland, haram. Halal. Ni apa punya undang-undang? Tuan-tuan tengok Syekh Mustafa Abdul Rahman, kitab hadis 40, cetakan Rumi, muka surat 201. Sesiapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, murtad. Na'udzubillah. Sebab tu dalam soal akidah ni kena tegar, tak boleh berlemah lembut. Sebab tu liberalisme wajib tolak, sekularisme baik, nasionalisme. Jangan tertipu dengan golongan Yahudi Nasara. Jadilah kita orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, memahami isi kandungan, mengamal segala perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi cukuplah untuk pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat pada kita bersama. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma jangan lupa satu, sejadah telah dibentangkan. Terima kasih sekali lagi kepada semua, teman-teman tuan-tuan dan puan yang meringankan beban Tahfiz Mutmainah dan melancarkan perjalanan pengurusan sekolah. Terima kasih. Moga-moga Allah merahmati dan memberkati kehidupan kita semua. Terima kasih. Barakallahu